Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2022, kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video ini kita akan bincangkan soalan dari negeri Perlis. Kita lihat soalan yang pertama, itu soalan bernombor 11. Pelajar 4 menunjukkan 3 pentagon tak sekata dilukis pada satu satah kertas. Soalan A, pentagon tak sekata FGHJK ialah imej dan bagi pentagon tak sekata ABCDE di bawah gabungan transformasi VW. Uraikan selengkapnya transformasi V dan W. Kita lihat di sini, ini merupakan gabungan transformasi. Kita ada objek dan juga imej. Pertama sekali kita kena tentukan yang mana objek dan yang mana imej. Dalam soalan telah pun diberi, ini adalah objek dan yang besar ini adalah imej. Dia melakukan dua transformasi dan salah satunya mestilah pembesaran sebab imej lebih besar daripada objek. Sebelum dia membesar, terlihat kita ada satu lagi pentagon tak sekata yang berada di sini dan pentagon ini merupakan satu clue kepada kita. Di mana objek yang pertama ini dah pergi ke pentagon tak sekata ini. Dan kalau kita lihat, ini merupakan suatu translasi. Dia bergerak ke kiri dan dia bergerak ke atas. Kita akan kira berapa pergerakan ke kiri, berapa pergerakannya ke atas. Kita akan ambil satu bucu pada objek. Contoh, di sini cikgu ambil bucu A. Kita gerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ke kiri, kemudian dia bergerak ke atas 1. Jadi 8 ke kiri, 1 ke atas. Jadi kita boleh tulis bahawa W adalah translasi negatif 8, 1. Selanjutnya terlihat pada V. V adalah pembesaran sebab imej lebih besar daripada objek. Apabila pembesaran, kita perlu ada faktor skala ataupun K. Faktor skala adalah kita ambil imej, kita perkan dengan objek. Di sini kita ambil sisi-sisi yang boleh kita kira. Contoh di sini cikgu ambil sisi ML, iaitu untuk objek ML di sini, sisinya 2, objeknya 2, kemudian imej yang sepadan dengannya adalah HG di sini. Kita kira, kita akan dapat 6. Jadi 6 per 2 kita dapat 3. Jadi faktor skala adalah 3. Kemudian kita tentukan pula pusat. Untuk mendapatkan pusat, kita akan sambung bucu-bucu yang sepadan. Bucu J sepadan dengan N, kita buat satu garis lurus menggunakan pembaris. Kemudian H sepadan dengan M, kita buat satu garis lurus dengan pembaris. Dan kita akan dapat satu titik temu di sini. Dan bertemu pada titik F ataupun koordinatnya negatif 3, 1. Jadi pusat di sini adalah F ataupun penyatakan koordinat negatif 3, 1. Jadi kita boleh namakan V adalah pembesaran, faktor skala 3, pusat negatif 3, 1. Selanjutnya kita lihat soalan B. Diberi bahawa luas kawasan berlorek ialah 104 meter persegi. Hitung luas ABCDE dalam meter persegi. Kita lihat ABCDE ini merupakan objek. Kita kena dapatkan luas objek dan di sini diberi luas kawasan berlorek. Kawasan berlorek tersebut merupakan sebahagian daripada imej. Di mana imej keseluruhan kita perlu tambah dengan luas objek sebab dia lompang di sini. Kita akan menggunakan rumus luas imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Di sini K adalah faktor skala. Kita ada 3, jadi 3 kuasa 2 kita akan dapat 9. Tulis 3 kuasa 2 dulu. Luas objek kita tak tahu, jadi kita letakkan sebagai pembeli ubah X di sini. Kemudian luas imej kita akan ambil 104 tambah dengan luas objek. Jadi di sini kita akan dapat 104 tambah X sama dengan 9X. Kita dapat satu persamaan, kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat X sama dengan 13. Baiklah, selanjutnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk bahagian A, 1 Roman, kita nyatakan translasi negatif 81, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk A, 2 Roman, kita nyatakan V adalah pembesaran, faktor skala 3 dan pusat negatif 31, kita akan dapat 3 markah. Selanjutnya untuk soalan B, luas imej, kita membentuk satu persamaan, kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Selanjutnya terlihat soalan yang kedua, itu soalan bernombor 12. Pada tahun 2020, Encik Zaidi menerima pendapatan tahunan sebanyak RM80,000. Dia telah menderma RM2,000 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut.
Berikut adalah pelepasan cukai yang hendak dituntut oleh Encik Zaidi. Di sini dia ada pelepasan cukai individu, insurans hayat, insurans perubatan dan juga gaya hidup. Kemudian di sini diberi kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Hitung soalan A, pendapatan bercukai Encik Zaidi. Untuk mendapatkan pendapatan bercukai, kita akan ambil pendapatan tahunan tolak, pengecualian cukai dan juga pelepasan cukai. Derma RM2,000 ini merupakan pengecualian cukai. Kemudian di sini diberi pelepasan cukai. Kita akan ambil RM80,000, kita akan tolakkan dengan RM2,000, tolakkan dengan pelepasan cukai individu RM9,000, tolak dengan insurans hayat RM5,700, tolak dengan insurans perubatan RM2,830. Kemudian kita akan tolak dengan gaya hidup. Gaya hidup di sini kita lihat dia ada terhad kepada 2,500. Jadi kita akan tolak dengan 2,500 sahaja. Jadi kita akan tunjukkan langkah pengiraan. Dan kita terus tekan calculator, kita akan dapat RM57,970. Jadi adalah pendapatan bercukai Encik Zaidi. Selanjutnya soalan B. Cukai pendapatan yang perlu dibayar Encik Zaidi pada tahun tersebut. Untuk menentukan cukai pendapatan yang perlu dibayar, pertama sekali kita kena dapatkan pendapatan bercukai, iaitu pada soalan A tadi kita dapat pendapatan bercukainya adalah RM57,970. Kemudian kita tengok jadual kadar cukai. Kita lihat pada baris yang ketiga di sini. Kerana pendapatan bercukai Encik Zaidi adalah RM57,000, iaitu berada dalam lingkungan RM50,001 sehingga RM70,000. Lihat, kita ada RM50,000 yang pertama, Encik Zaidi perlu bayar RM1,800. Jadi kita pecahkan RM50,000 yang pertama, Encik Zaidi akan bayar RM1,800. Seterusnya baki, kita lihat di sini adalah kadarnya 14%. Jadi kita ambil RM57,970, kita tolak dengan RM50,000. Kemudian kita darabkan dengan kadarnya 14%. Jadi kita akan dapat RM1,115,80. Kemudian kita akan tambahkan kedua-dua nilai ini. Kita akan dapat RM2,915,80. Seterusnya, berkenaan dengan rebat. Rebat ada dua, zakat dan juga pendapatan kurang daripada RM35,000. Jadi di sini tidak dinyatakan Encik Zaidi membayar zakat. Jadi bermaksud Encik Zaidi tidak ada rebat. Jadi jumlah cukai yang perlu dibayar adalah sebanyak ini. Seterusnya soalan C. Setiap bulan gaji Encik Zaidi dipotong sebanyak RM210 untuk pertolongan cukai bulanan PCB. Adakah Encik Zaidi perlu membuat bayaran baki cukai pendapatannya kepada LHDN? Berikan justifikasi anda. Baiklah, cukai pendapatan dipotong tiap-tiap bulan. Jadi kita ambil RM210, darabkan dengan 12 bulan dan kita akan dapat RM2,520. Ini jumlah yang dibayar oleh Encik Zaidi. Dan kita lihat di sini, jumlah cukai yang perlu dibayar adalah RM2,900. Jadi bermaksud Encik Zaidi membayar kurang daripada nilai yang sebenarnya. Jadi kita boleh katakan bahawa Encik Zaidi perlu membayar baki cukai pendapatannya. Sebabkan dia bayar kurang daripada yang sepatutnya. Jadi berapakah yang kurang? Kita tolak. Kita ambil RM2,915,80, kita tolak dengan RM2,530. Dan kita akan dapat RM395,20. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa PCB adalah kurang daripada cukai sebenar. Jadi Encik Zaidi perlu bayar baki cukai sebanyak RM395,20. Baiklah, selanjutnya kita lihat pada segi pemberi markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Untuk soalan B, kita menyatakan RM50,000 yang pertama terdapat 1 markah, kemudian seterusnya kita tambah dengan baki 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan C, kita mengira jumlah PCB dapat 1 markah, kemudian kita nyatakan perlu bayar kerana PCB kurang daripada cukai sebenar sebanyak RM395,20. Kita dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan yang ketiga, iaitu soalan nombor 13. Arahan soalan, anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.
Garis padu halus untuk garis binaan mesti ditunjukkan. Anda mesti menggunakan pensel BB atau 2B dan pensel HB. Pelajar 5 menunjukkan hubungan dua buah prisma tegak masing-masing dengan tapak segi 4 tepat ABCD dan tapak segi 4 tepat BRSC yang terletak pada satah mengufuk. Sini diberi ukuran beserta dengan label, jadi kita perlu baca terlebih dahulu untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Kita lihat soalannya, lukis dengan skala penuh, dongakkan objek itu pada satah mencancang yang selari dengan ABR sebagaimana dilihat dari X. Jadi kita akan lukis di mana kalau kita lihat daripada X, kemudian untuk B, kita lihat daripada Y. Di sini. Jadi kita lihat pada bahagian jawapan telah pun diberi pandangan pelan. Kita akan sambung dengan pandangan X di sini dan pandangan Y di sini. Jadi pertama sekali kita akan lihat daripada pandangan X. Apakah yang kita akan nampak daripada pandangan X? Kita akan nampaknya seperti ini. Dan kita akan melukis menggunakan ukuran yang sebenar. Jadi sebelum kita lukis, pertama sekali kita perlu lukis garis binaan. Kita buat unjuran seperti ini. Garisan menegak dan kita ada satu garisan mendatar seperti ini. Pertama sekali kita akan lukis garis mengufuk dan juga garis menegak. Kita lihat di sini kita ada garis mengufuk ABR di mana panjangnya adalah 9. Jadi kita lihat pada ruangan jawapan kita akan lukis seperti ini. Kemudian kita akan lukis pula garisan tegak RQ iaitu panjangnya adalah 2 cm. Kemudian garisan mengufuk PQ 2 cm. Kemudian garis tegak PL adalah 2 cm juga. Kemudian kita ada satu lagi garis tegak BGK mana panjangnya adalah 8 cm di sini. Kita akan kena lukis mengikut ukuran sebenar. Kemudian kita ada garis condong KL. Untuk garis KL, garis condong ini kita hanya terus lukis tanpa kita membuat ukuran. Kita terus lukis begini. Dan seterusnya, kita ada satu semi bulatan FA di mana diameternya adalah 2. Jadi jari-jarinya adalah 1. Untuk garisan lengkung, kita perlu menggunakan jangka lukis. Kita akan buat seperti ini. Kemudian kita ada satu lagi garisan condong FG di mana tinggi BG adalah 3 cm. Kita tanda 3 cm dan kemudian kita garis seperti ini. Ini jawapan untuk pandangan X. Selanjutnya pula kita akan lihat dari pandangan Y. Apa yang kita akan nampak daripada pandangan Y adalah seperti berikut. Kita akan nampak begini. Kemudian kalau kita asingkan daripada objek, dia akan jadi seperti ini. Kemudian untuk lukisan 2 dimensi, kita akan mampatkan lukisan kita dan akan jadi seperti ini. Mampatkan, kemudian mampatkan lagi permukaan yang ini dan permukaan satu lagi dan kita akan nampak bentuk yang kita akan dapat seperti ini. Kemudian kita akan mula melukis pada ruangan yang telah disediakan. Sebelum melukis, sekali lagi kita kena membuat garis binaan seperti ini. Kemudian kita buat garis binaan melintang seperti ini, kita akan nampak bentuk yang kita akan lukis di dalam garis binaan tersebut. Jadi kita akan mula melukis seperti ini. Segi 4 berada di luar, kemudian 3 garis yang berada di dalam. 2 garis padu dan 1 garis putus-putus yang berada di dalam. Dan ini adalah pandangan dari arah Y. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, kita lihat dari pandangan X, kita akan dapat 4 markah dengan kita lukis semua bentuk dengan betul dan ukuran yang betul. Kemudian dari pandangan Y pula kita akan dapat 5 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Seterusnya kita lihat pula soalan yang keempat, iaitu soalan bernombor 14. Encik Arif ingin membeli X biji roti john dan Y biji kebab untuk diberi kepada murid sekolahnya sempena dengan sambutan Hari Guru. Harga sebiji roti john dan sebiji kebab masing-masing RM5 dan RM4. Maklumat bagi kedua-dua jenis makanan tersebut seperti berikut. Lihat soalan A. Tulis 3 ketaksamaan linear selain dari X lebih besar sama dengan sifar dan Y lebih besar sama dengan sifar yang memenuhi semua maklumat di atas. Kita ada 3 maklumat. Kita lihat maklumat yang pertama iaitu 1 Roman. Kebab selebih-lebihnya 50 biji. Kebab kita gantikan dengan Y. Jadi kita akan tulis Y
mesti lebih kurang sama dengan 50. Bila kita lihat maklumat yang kedua, bilangan roti john adalah tidak melebihi 2 kali bilangan kebab. Roti john adalah X. Kemudian tidak melebihi, maksud mesti lebih kecil sama dengan 2Y. Jadi, X lebih kecil sama dengan 2Y. Untuk kesamaan ini, kita akan ubah menjadi 2Y lebih besar sama dengan X. Di mana kita kena nyatakan Y terlebih dahulu, baru X. Kemudian, maklumat yang ketiga, jumlah maksimum harga bagi kedua-dua jenis makanan adalah RM350. Jadi, kita lihat kita ada harga masing-masing. Kita ambil harga X dan harga Y. Jadi, kita akan tulis 5X tambah 4Y mesti lebih kecil sama dengan RM350. Ini jawapan kita untuk soalan A. Selanjutnya untuk soalan B. Untuk cara soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada kedua-dua paksi. Lukis graf dan lorek rantau yang memuaskan semua maklumat di atas. Lukis paksi X dan paksi Y, di mana 2 cm bersamaan dengan 10. Seterusnya, kita akan ambil kertas samaan kita yang pertama, iaitu Y lebih kecil sama dengan 50. Untuk melukis garis lurus, kita akan tulis dalam bentuk persamaan. Kita akan tukarkan simbol ketaksamaan dengan simbol sama dengan, seperti ini. Di sini kita dapat Y sama dengan 50. Jadi kita akan lukis garis mendatar pada kedudukan pintasan Y sama dengan 50 seperti ini. Seterusnya, kita lihat pula ketaksamaan yang kedua, 2Y lebih besar sama dengan X. Kita tukar kepada bentuk persamaan, kita dapat 2Y sama dengan X. Jadi untuk melukis garis ini, kita perlu buat jadual ringkas di mana kita perlukan 2 titik. Seperti ini. Dan kita akan pilih sebarang nilai X yang berada dalam julat graf kita. Sini kita akan pilih kosong. Kalau X kosong, kita akan masukkan di dalam persamaan yang kita ada sini. Iaitu apabila X kosong di sini, kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai Y kosong juga. Kemudian untuk nilai X yang kedua, sini cikgu pilih 40. Kemudian kita masukkan nilai X sama dengan 40 dalam persamaan ini dan kita akan dapat Y sama dengan 20. Jadi di sini kita ada 2 titik. Titik pertama 00, titik yang kedua 40, 20. Jadi kita plot pada graf kita seperti ini. Kemudian kita ambil pembaris dan kita garis seperti ini. Ini adalah garis 2Y sama dengan X. Seterusnya, ketaksamaan yang ketiga, 5X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 350 tertukar menjadi persamaan seperti ini. Kemudian kita kena dapatkan 2 titik, kita buat jadual ringkas. Di sini kita akan pilih nilai X. Nilai X pertama yang cikgu pilih di sini adalah 30. Jadi kita akan gantikan X sama dengan 30 di dalam persamaan ini. Kemudian kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai Y sama dengan 50. Dan nilai X yang kedua di sini cikgu akan pilih 50. Sekali lagi kita ganti dalam persamaan dan kita akan dapat nilai Y adalah 25. Jadi kita ada 2 titik di sini, 30, 50, 50, 25. Jadi kita akan plotkan kedua-dua titik pada graf kita, kemudian kita garis. Dan kita akan dapat seperti ini. Seterusnya pula kita akan melakukan lorekan pada kawasan yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan ini. Lihat garis pertama Y sama dengan 50. Kesaksamaannya adalah lebih kecil, bermaksud kawasannya berada di bawah. Kemudian untuk garis yang kedua, 2Y sama dengan X, kesaksamaannya adalah lebih besar, jadi kawasannya berada di atas. Dan kesamaan yang ketiga, kesaksamaannya adalah lebih kecil, jadi dia berada di bawah garis. Jadi kita lihat di sini, kita ada kawasan yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan. Kita dapat lihat di sini, garis anak panah ini ada ketiga-tiga pada kawasan ini. Jadi, jawapan akhir kita akan lorek di kawasan tengah-tengah ini. Ini jawapan kita untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan C. Gunakan graf di 14B, hitung harga kebab sekiranya bilangan roti john adalah maksimum. Roti john adalah pada kedudukan X. Jadi, maksimum pada kawasan berlorek kita adalah berada di sini. Di maksimum kita ada 50 biji roti john.
Bila kita ada 50 roti john, kita buat unjuran di sini, kita akan ada 25 kebab. Jadi soalan ini bertanyakan harga kebab, jadi kita akan ambil 25, kita darabkan dengan harga kebab iaitu RM4. Jadi kita akan dapat harga kebab keseluruhan adalah 100. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, kita menyatakan 3 ketaksamaan, masing-masing kita akan dapat 1 markah. Seterusnya, untuk soalan B, pertama sekali kita melukis paksi yang betul dan seragam, terdapat 1 markah. Kemudian, masing-masing garis lurus, kita akan dapat 1 markah masing-masing. Dan kawasan melorek 1 lagi markah. Seterusnya, soalan C, kita menyatakan harga bagi kebab RM100, kita akan dapat 2 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan melihat soalan berikutnya, iaitu soalan bernombor 15. Raja 6 adalah sebuah histogram longgokan menunjukkan jarak yang dilalui beberapa buah kereta dalam satu hari. Soalan A, berdasarkan histogram longgokan di Raja 6, lengkapkan jadual 2 di ruang jawapan. Terlihat dalam ruangan jawapan, kita ada sempadan atas dan juga kegerapan longgokan. Pertama sekali, kita kena tulis sempadan atas. Sempadan atas adalah kita ambil had atas bagi setiap selang kelas. Di sini had atasnya 19, jadi kita akan tambah 0.5 pada setiap had atas. Jadi pertama sekali kita akan dapat 19.5, kemudian 24.5, 29.5, 34.5, 39.5, 44.5 dan 49.5. Kemudian untuk kegerapan longgokan, kita akan lihat kembali histogram longgokan pada soalan. Kita lihat kelas pertama di sini, kita lihat di sini nilainya adalah 3, kemudian kelas kedua 10, kemudian yang berikutnya 20, di sini 35, seterusnya 43, kemudian 48 dan last sekali 50. Jadi kita akan tulis di dalam jadual kegerapan kita tadi. Kelas pertama tadi kita ada 3, kemudian 10, 20, 35, 43, 48 dan 50. Seterusnya kita lihat soalan B. Untuk cara soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Gunakan skala 2 cm kepada 5 km pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5 buah kereta pada paksi mencancang. Lukis ogif berdasarkan data di jadual 2. Untuk melukis ogif, kita akan gunakan sepadan atas untuk paksi mengufuk dan kekerapan longgokan untuk paksi mencancang. Kita akan buat paksinya seperti ini. Seterusnya kita akan plotkan titik-titik yang kita ada tadi bermula dengan kebarangkalian sifar iaitu 14.5 sehinggalah kekerapan yang paling tinggi 50. Kita akan plotkan seperti ini. Kemudian kita akan sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lengkung yang licin dan mengenai ke semua garis seperti ini. Jadi ini jawapan kita untuk soalan B. Seterusnya kita lihat soalan C. Berdasarkan ogif di B, cari julat antara kuartil. Bila julat antara kuartil, kita akan ambil kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Kuartil pertama adalah 1/4 daripada jumlah data 50, kita akan dapat 12.5. Jadi kita akan lihat data yang ke 12.5. Kalau untuk Q3, kuartil ketiga adalah 3/4 daripada jumlah data, kita akan dapat 37.5. Kita akan dapatkan bilangan bacaan data ke 37.5. Kita berbalik kepada ogif kita tadi. Kuartil pertama adalah 12.5. Kita buat uncuran pada 12.5 dan kita akan baca data kita adalah 26. Kemudian untuk kuartil yang ketiga, pada data 37.5, kita buat unjuran dan kita akan dapat bacaan data kita adalah
36. Jadi di sini kuartil ketiga kita 36 tolak dengan kuartil pertama 26. Jadi jumlah antara kuartil kita adalah 10. Seterusnya soalan C2 Roman persentil ke 80. Persentil ini merupakan peratusan iaitu 80% daripada jumlah data 50 kita akan dapat 40. Jadi kita akan lihat data ke 40. Kita lihat data ke 40, kita buat unjuran. Kemudian kita lihat, kita baca data kita di sini adalah 37.5. Jadi jawapan kita untuk persentil adalah 37.5. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan A ternyatakan sepadan atas dengan semua nilai yang betul, kita dapat 1 markah. Kemudian kita dapat lengkupkan dengan nilai semua betul, kita dapat 2 markah. Dan seterusnya untuk soalan B or GIF, kita melukis paksi mengufuk dan paksi pencancang yang seragam, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita plotkan semua titik dengan betul, kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita sambungkan titik-titik ini dengan menggunakan garis lengkung yang licin dan cantik dan melalui ke semua titik, kita akan dapat 1 lagi markah. Seterusnya soalan C, 1 Roman, kita menyatakan julat antara kuartil, kita dapatkan kuartil ketiga tolak kuartil pertama terdapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian persentil 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Baiklah, seterusnya kita masuk ke bahagian C. Di dalam bahagian C kita ada 2 soalan, kita wajib jawab 1 soalan saja. Kita lihat soalan kita yang pertama, itu soalan bernombor 16. Darjah 7 menunjukkan laluan yang dilalui dari pekan P ke S. Pemberat pada graf arah tersebut mewakili jarak dalam kilometer. Encik Iman tinggal di pekan P, bercadang untuk pulang ke kampungnya di pekan S. Soalan A, hitung jarak terpendek dalam kilometer yang akan dilalui oleh Encik Iman untuk pulang ke kampung. Jadi di sini kita perlu mempertimbangkan beberapa laluan, kemudian kita kira laluan mana yang paling pendek. Dia akan bermula daripada P dan berakhir pada S. Jadi di sini kalau kita lihat, kita tulis dulu, dia mula pada P, kemudian di sini dia akan pergi ke W. Dan jaraknya adalah 42 km. Kemudian dari W dia akan ke U, jaraknya adalah 21. Kemudian dari U dia akan pergi ke T, jaraknya 33. Kemudian dari T akan sampai ke S, jaraknya 36. Jadi kita tambah semua jarak ini, kita akan dapat 132 km. Ini merupakan jarak yang paling pendek. Seterusnya soalan B. Encik Iman mempunyai rumah kediaman dengan nilai boleh insurans harta sebanyak RM350,000. Polisi insurans kebakaran rumahnya mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurankan 90% daripada nilai boleh insurans harta dan deductible sebanyak RM5,000. 1 Roman, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Iman bagi rumahnya. Sebabkan dia ada co-insurans 90%, jadi Encik Iman perlu beli 90% sahaja daripada nilai boleh insurans rumahnya. Jadi kita ambil 90% daripada RM350,000. Dan kita terus tekan calculator, kita akan dapat RM315,000. Seterusnya soalan B, 2 Roman. Dalam satu kejadian kebakaran, Encik Iman telah mengalami kerugian sebanyak RM225,000. Namun beliau hanya menerima jumlah pampasan sebanyak RM125,000 sahaja. Hitung jumlah nilai yang diinsurankan oleh Encik Iman. Baiklah, untuk mengira jumlah pampasan, kita akan untuk mengira jumlah pampasan, kita akan ambil jumlah yang diinsurankan oleh Encik Iman. Di sini kita letakkan sebagai X. Kemudian jumlah yang patut dibeli adalah RM315,000. Jadi kes ini membawa maksud Encik Iman tak beli yang sepatutnya lah. Kita akan dapatkan nilai pembeli ubah X. Kemudian terdarabkan dengan jumlah kerugian yang ditanggung adalah RM225,000. Kemudian kita kena tolak dengan deductible RM5,000. Kemudian jumlah pampasan yang diterima adalah
100. Kemudian jumlah pelepasan yang diterima adalah 125,000. Jadi di sini kita telah pun membentuk satu persamaan. Untuk dapatkan nilai X, kita terus tekan calculator. Dan kita akan dapat X sama dengan RM182,000. Jadi ini adalah jumlah nilai yang diinsyurankan oleh Encik Iman terhadap rumah. Seterusnya kita lihat soalan C. Sebelum pulang ke kampung, Encik Iman bercadang menukar keempat-empat tayar keretanya. Rajah 8 menunjukkan harga bagi 4 tayar kereta dari jenis yang sama yang ditawarkan oleh 2 buah pusat servis kenderaan. Di sini kita ada pusat servis Sejahtera dan pusat servis Muhibah. Pusat servis manakah yang perlu dipilih oleh Encik Iman? Berikan justifikasi anda. Jadi di sini bermaksud Encik Iman perlu pilih harga yang lebih murah. Di sini dinyatakan harga dalam asas 5 dan juga asas 9. Jadi untuk membuat perbandingan, kita kena tukarkan kepada asas yang sama. Jadi untuk mudah, kita akan tukar kepada asas 10 untuk kedua-dua pusat servis ini. Kita lihat pusat servis Sejahtera, itu S terlebih dahulu. Harganya adalah 12010 asas 5. Kita tukar kepada asas 10, kita buat operasi darab. Kita ambil digit pertama 1 darab dengan 5 sebab dia adalah asas 5. Kemudian 1 ini adalah pada kedudukan 4. 4 ni maksud dia, sifar ni adalah kedudukan sa, kosong. 1 ni puluh, 1. Kemudian 2, ni 3, ni 4. Jadi 1 darab 5 kuasa 4. Kemudian tambah dengan 2 darab 5 kuasa 3. Kemudian tambah dengan 1 darab 5 kuasa 1. Jadi sifar kita tak perlu ambil sebab jawapan dia sifar. Kemudian 1 darab 5 kuasa 4, kita akan dapat 625. Tambah dengan 2 darab 5 kuasa 3, 250. Tambah dengan 1 darab 5 kuasa 1, kita dapat 5. Jadi kita tambah keseluruhan, kita akan dapat harganya adalah RM880. Kemudian kita lihat pula pusat servis Muhibah. M di sini. Harganya adalah 1331 asas 9. Kita tukar kepada asas 10 sama macam tadi. 1 darab 9 sebab dia asas 9 dan 1 ni adalah 1000. 1000 ada 3. Jadi kuasa 3. Tambah dengan 3 darab 9 kuasa 2. Tambah dengan 3 lagi darab 9 kuasa 1. Dan tambah lagi 1 darab 9 kuasa 0. Itu pun kuasa sifar. Jadi kita akan dapat RM729. Jadi kita akan dapat RM9 dah. Jadi kita akan dapat 729 tambah dengan 243 tambah dengan 27 tambah dengan 1 dan kita akan dapat jumlah harganya adalah RM1,000. Jadi pusat servis mana yang akan dipilih oleh Encik Iman? Jadi di sini pusat servis yang akan dipilih oleh Encik Iman adalah pusat servis Sejahtera. Justifikasinya kerana lebih murah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan D. Rajah 9 menunjukkan graf jarak masa bagi pergerakan kereta yang dipandu oleh Encik Iman untuk pulang ke kampung selepas selesai menukar tayar keretanya. Dalam perjalanan itu, beliau singgah di sebuah gerai untuk minum petang. 1 Roman, hitung tempoh masa dalam minit Encik Iman berhenti untuk minum petang. Kita lihat graf jarak masa ini, di mana graf mendatar ini merupakan dia berhenti. Sebabkan jarak tak berubah, itu W, dan masa berubah dari 8 ke 40. Jadi jumlah masa yang berhenti 40 tolak 8. Kita akan dapat 32 minit. Seterusnya soalan 2 Roman, Encik Iman memandu pada kelajuan yang sama sebelum dan selepas beliau berhenti minum petang. Hitung nilai W. Jadi untuk menghitung kelajuan, kita akan ambil jarak per dengan masa. Itu jarak per masa untuk di sini sama dengan laju ini. Jadi kita ambil jarak per masa ini, kita samakan dengan jarak per masa ini. Untuk mendapatkan laju, jarak per masa ini dia merupakan satu kecurunan garis lurus ini. Jadi kita akan mengira, kita ambil 35 tolak dengan W untuk dapatkan jarak. Dan masa adalah sifar tolak dengan 8. Ini laju yang pertama. Kemudian selepas berehat, kita samakan. Kita ambil laju dia adalah, jaraknya adalah W tolak dengan sifar per dengan 40 tolak dengan 55.
Jadi kita telah membentuk satu persamaan. Di sini kita akan terus menggunakan kalkulator. Jawapan kita adalah 22.83. Jadi W adalah 22.83. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita lihat soalan A, ternyatakan jarak terpendek, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan B, 1 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Soalan B, 2 Roman, langkah pengiraan 2 markah, jawapan akhir 1 markah. Seterusnya soalan C, kita menukar kepada asas yang sama. Di sini asas 10, masing-masing kita dapat 1 markah. Kemudian kita menyatakan pusat servis yang dipilih 1 markah beserta dengan justifikasinya 1 lagi markah. Seterusnya soalan bahagian D, 1 Roman terdapat 1 markah. Soalan D, 2 Roman, langkah pengiraan 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang kedua dalam bahagian C, iaitu soalan nombor 17. Afiq merupakan seorang pemilik restoran Wahlburger di Bandar Kangar. Restorannya juga menyediakan khidmat penghantaran kepada pelanggannya sekitar Kangar. Jadual di bawah menunjukkan jarak dalam kilometer bagi beberapa kawasan di sekitar Kangar. Soalan 1 Roman, lukis satu graf tak terarah dan berpemberat berdasarkan maklumat di dalam jadual. Kita lihat pada ulangan jawapan telah pun diberi bintik. Jadi kita kena lukis tepi. Tepi adalah berdasarkan kepada pemberat yang diberi. Kita lihat yang pertama, Kangar Bintung itu KB, jaraknya 2.6, jadi kita garis KB di sini, kita tulis 2.6. Kita kena guna pembaris di sini. Kemudian yang seterusnya, BS 3.4, garis tulis 3.4. Kemudian UK 3.5, garis kena pembaris 3.5. Kemudian seterusnya ES 8.0. Sini 8.0. Seterusnya Kuala Perlis Arau itu PA 17.5 di sini. Kemudian AK 10.5. Kemudian EP 9.0. Dan yang terakhir PU 7.0. Jadi ini jawapan kita untuk A1 Roman. Seterusnya soalan 2 Roman, kira jarak terpendek untuk penghantaran dari Kangar ke Simpang 4. Jadi kita kena lihat Kangar ke Simpang 4 iaitu K Kangar, kemudian Simpang 4 adalah E di sini. Manakah jarak yang paling pendek? Kita lihat sini, daripada K dia perlu ke B dulu, ke S dan juga ke E. Jadi kita tambah 2.6 tambah 3.4 tambah 8.0. Di sini kita akan dapat jarak terpendeknya adalah 14 km. Seterusnya kita lihat soalan B. Afiq punya insurans kebakaran untuk restorannya. Nilai beli insurans adalah RM150,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan ko-insurans 80% dari nilai beli insurans hartanya dengan deductible sebanyak RM2,500. 1 Roman hitung jumlah insurans yang harus dibeli. Jadi insurans yang harus dibeli adalah 80% sahaja. Jadi kita ambil 80% daripada nilai hartanya RM150,000. Dan kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat RM120,000. Soalan B, 2 Roman, restoran Afiq mengalami kebakaran dan kerugian yang dialami di kedainya ada sebanyak RM20,500. Itu membayar papasan yang akan diterima Afiq jika dia menginsurans kedainya dengan jumlah RM80,000 sahaja. Jika dia menginsuraskan kedainya dengan jumlah RM80,000. Baiklah, pertama sekali tadi kita dapat tahu bahawa Afiq perlu membeli insurans sebanyak RM120,000. Tapi kat sini, untuk soalan 2 Roman ini, dia hanya beli RM80 saja. Jadi kita akan ambil nilai yang dibeli itu, RM80,000, per dengan jumlah yang perlu dibeli tadi, RM120,000. Dan darabkan dengan jumlah kerugian yang ditanggung, RM20,500 ni. Kita tolak dengan deductible, RM2,500. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat jumlah yang. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat RM11,166,67 sen. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan C.
Pihak Wahburger telah menambah beberapa menu baru di restoran. Iaitu ada combo A, B dengan C. Dinyatakan harganya dalam asas 8, 7 dan 6. Zainal telah pergi ke Wahburger dan memesan 2 combo A dan 3 combo C. Kemudian dia membayar menggunakan sekeping wang RM100. Berapakah baki selepas membayar pesanannya? Jadi di sini kita kena tukarkan harga combo A dan combo C ini dalam asas 10 terlebih dahulu. Kita lihat, pertama adalah combo A. Harga bagi satu set combo A 34 asas 8 tertukar kepada asas 10. 3/8 kuasa 1 tambah 4/8 kuasa 0. Jadi di sini kita akan dapat RM28 harga untuk combo A. Kemudian combo A dia beli 2. Jadi kita darab siap-siap dengan 2. Ini dia perlu bayar untuk combo A sahaja RM56. Kemudian untuk combo C pula, harga combo C adalah 22 asas 6 tukar kepada asas 10. 2/6 kuasa 1 tambah 2/6 kuasa 0. Dan kita akan dapat RM14. Dan dia beli 3. Dia darab terus dengan 3. Dia akan dapat RM42. Jadi dia bayar 100. Jadi kita ambil 100 tu, tolak dengan 56, tolak dengan 42. Jadi jumlah baki yang diterima adalah RM2. Selanjutnya kita lihat soalan D. Ezra, seorang penghantar makanan, telah mengambil pesanan di Wahburger di Kangar. Kemudian melakukan penghantaran pertama ke Arau. Kemudian penghantaran kedua ke Kuala Perlis dari Arau. Dalam perjalanannya, dia telah berhenti selama 5 minit untuk mengisi petrol. Pejah 11 menunjukkan graf jarak masa pergerakan Ezra sepanjang penghantaran tersebut. Soalan 1 Roman, nyatakan nilai U. Lihat nilai U di sini adalah jarak di antara Arau dengan Kuala Perlis. Jadi Kangar ke Arau 10.5. Jadi Arau ke Kuala Perlis di sini kita kena tengok balik pada soalan bahagian A tadi. Lihat di sini Arau ke Kuala Perlis jaraknya adalah 17.5. Jadi untuk mendapatkan nilai U, kita akan ambil 10.5 tambah 17.5 dan kita dapat 28 km. Seterusnya soalan 2 Roman, hitung laju purata adalah kilometer per jam sepanjang penghantaran oleh Ezra. Jadi laju adalah jarak per masa, jaraknya adalah 28, masa di sini adalah 40. Tapi 40 itu dalam unit minit. Kita tukar kepada jam, kita bahagi dengan 60. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat 42. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita lihat untuk soalan A1 Roman, kita lukis satu graf tak terarah dan berpemberat dengan semuanya betul, kita akan dapat 3 markah. Dan B dan A2 Roman jarak terpendek 1 markah. Seterusnya untuk B1 Roman, kita langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Soalan B2 Roman, langkah pengiraan, terdapat 1 markah, jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya soalan C, kita menukar kepada asas yang sama untuk A 1 markah, C 1 markah. Kemudian lepas ditolak 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya soalan D, 1 Roman diandakan nilai U 1 markah. Kemudian untuk soalan D2 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah seluruh soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk perbincangan yang seterusnya.